Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada kali ini dapat lagi kita bertemu pada siri seterusnya dalam perbahasan masih lagi di dalam surah Al-Muzammil. Namun kita berpindah pada tajuk yang kedua, iaitu berkenaan dengan tahdidul kuffar wa tawa'uduhum, yang bermaksud ancaman dan juga janji buruk kepada golongan-golongan al-kuffar, mereka yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan topik berkenaan dengan tahdid, ancaman-ancaman ini setelah pada siri yang lepas kita telah membincangkan berkenaan dengan permulaan ataupun tips bagi permulaan seseorang itu nak menjadi seorang da'i. Maka pada siri lepas telah bincangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tips dan juga apakah yang perlu ada, ciri-ciri yang perlu ada bagi seorang da'i. Namun pada ayat yang ke-11 hingga ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala mengancam pula golongan-golongan kufar yang mana mereka itu tidak mahu mendengar dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat 11 hingga 18 ini kita akan melihat betapa dahsyat ancaman-ancaman, yang mana ancaman ini bukan setakat ancaman di akhirat semata-mata, namun di sana Allah Taala mengancam dengan sesuatu yang pernah berlaku di dunia. Maka ancaman itu merangkumi ancaman di dunia dan juga di akhirat kelak. InsyaAllah kita akan bincangkan setakat yang sempat pada siri ini, iaitu kita mulakan dengan memahami ayat dan juga terus kepada mufradat al-lughawiyah. Jadi kita berharap pelajar-pelajar dapat bersedia dengan perbincangan tajuk yang kedua ini dengan melihat terjemahan. Mungkin masing-masing pelajar perlu bersedia dengan Al-Quran terjemahan masing-masing, kerana di sini sekiranya kita ingin baca satu persatu, memahami satu perkataan demi perkataan, mungkin perlu memakan masa yang lama. Maka kita minta sebelum kita meneruskan, sebelum pelajar melihat video ini seterusnya, maka eloknya pelajar melihat dulu ayat ini dan memahami makna satu perkataan per satu perkataan. Maksudnya satu perkataan daripada ayat 11 hingga ayat ke-18 ini pelajar seharusnya memahami. Contohnya wadharni, apa maksud wadharni, wal mukadzibin. Jadi perlu diteliti satu persatu supaya mudah perbincangan kita pada seterusnya. Namun di sini Ustaz akan membacakan terjemahan secara sepintas lalu supaya kita dapat memahami perbincangan ini dengan lebih mudah. Allah SWT berfirman, وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا, yang mana bermaksud, dan biarkanlah aku sahaja membalas orang-orang yang mendustai bawaanmu itu, yakni dakwah Nabi SAW. Allah Ta'ala katakan, biarkan aku uruskan mereka, seolah-olahnya begitu. Ulin na'mati, yang mana mereka itu berada dalam keadaan kemewahan. Wa mahilhum qalila, dan berikan kepada mereka tempoh yang sedikit. Maksudnya Allah Ta'ala kata, berikan mereka sedikit masa. Mungkin mereka nak berubah, ataupun mungkin masa untuk mereka menerima azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ladaina ankalan wa jahima, kerana sesungguhnya di sisi kami itu disediakan belenggu-belenggu dan neraka yang menjulang-julang. Allah Ta'ala sediakan antara azab kepada mereka itu. Di sini Allah Ta'ala mula menghitung, di sisi kami ada azab yang hebat. Apa dia? Angkalan, belenggu-belenggu, tali-tali yang mengikat kaki dan juga tangan orang yang bersalah di hari akhirat nanti. Wa jahima, api neraka yang menjulang-julang. Wa ta'aman dha ghussatin, yang mana makanan yang
tidak boleh ditelan, maksudnya menyebabkan orang yang memakan makanan tersebut tercekik dengan makanan tersebut. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima, dan azab yang tidak terperi kesakitannya. Jadi setakat ini ada 4: akalan, jahiman, ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Yang mana azab itu berlaku pada hari bumi dan gunung ganang itu bergoncang. Tarjuful ard, bumi dan gunung ganang itu bergoncang. Wa kanatil jibal, yang mana gunung ganang ketika itu diibaratkan seperti kathiban mahila. Allah Ta'ala nyatakan seperti mana timbunan pasir yang mudah bersepah. Maksudnya kita lihat hari ini gunung ganang itu gagah, besar, dan manusia susah nak menewaskan kebesaran dan kehebatan gunung ganang itu. Tetapi di sini apabila berlakunya hari kiamat tersebut, maka digambarkan bumi dan gunung ganang itu bergoncang dan hancur seperti mana pasir yang mudah ditiup, diterbangkan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah utuskan kepada kamu seorang rasul syahidan, supaya menjadi saksi ke atas diri kamu. Kama arsalna ila fir'auna rasula, seperti mana kami telah mengutuskan kepada Fir'aun itu seorang rasul, yakni Nabi Musa alaihi salam. Ini satu perumpamaan. Kami telah utuskan kepada kamu, hai orang kafir Quraisy, seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka nabi rasul itu menjadi saksi kepada kamu, sama ada kamu menerima ataupun kamu menolak dakwah tersebut. Seperti mana pernah berlaku dulu, itu zaman Fir'aun, di mana Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa, di mana Fir'aun itu gagal mengikut dakwah Nabi Musa. Fa'asa Fir'aunur Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila, di mana Fir'aun itu telah ingkar kepada Rasulnya, yakni Nabi Musa alaihi salam. Mereka derhaka dan kami menyeksanya dengan azab yang seksa, yang berat. Wabila, satu azab yang berat. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Maka فَكَيْفَ تَتَّقُونَ, maka bagaimana kamu dapat menjaga dan menyelamatkan diri kamu. Tattaqun di sini bukan kata bertakwa, tapi maksud sebenar kepada tattaqun, takwa itu adalah wiqayah, kita memelihara. Jadi Allah Ta'ala bertanya, bagaimana kamu ingin memelihara diri kamu? In kafartum, sedangkan kamu kufur. Ini khitab kepada orang-orang kafir Quraisy. Yauman yaj'alul wildana shiba, pada hari Allah Ta'ala menjadikan al-wildan, wildan ini kanak-kanak. Shiba, shiba yang mempunyai uban. Maksudnya Allah Ta'ala gambarkan ketakutan manusia ketika berlakunya hari kiamat itu ibarat bayi yang masih kecil tetapi tumbuhnya uban kerana takutkan azab Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala nyatakan, bagaimana kamu rasa kamu dapat selamat pada hari yang dahsyat tersebut, sedangkan kamu masih lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sama'u munfatirun bih, yang mana langit itu akan berpecah. Munfatir, pecah belah, akan terbelah. Kana wa'duhu maf'ula, yang mana sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu adalah janji yang pasti akan dilaksanakan. Allah Ta'ala akan maf'ul, Allah Ta'ala akan pastikan benda itu berlaku. Maka di sini beberapa ancaman yang sangat dahsyat, kita akan bincangkan satu persatu. Maka sebelum kita meneruskan kepada at-tafsir wal bayan, maka penting untuk kita apabila kita belajar tafsir ini, antara manhaj, kaedah kita untuk memahami, pertama sekali kita dah sebut adalah memahami mufradat. Perkataan-perkataannya mungkin kita boleh berlaku salah faham, namun di sini kita memahaminya dengan betul. Baik, yang pertama, wadharni wal mukadzibin. Wadharni ay utrukni wa iyyahum. Allah Ta'ala nyatakan, tinggalkan aku, utrukni, biarkan aku bersama mereka. Maksudnya Allah Ta'ala akan uruskan mereka, Allah Ta'ala akan musnahkan mereka. Fa inni qadirun ala mujazatihim. Sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu untuk mengalahkan mereka.
Itu maksudnya wadharni wal mukadzibin. Bukan kata Allah Ta'ala nak bersama dengan orang yang mendustai, tidak. Tetapi ini satu bentuk ancaman, biar aku yang uruskan orang yang berdusta. Jadi itu penting, kefahaman. An-na'mati, ulin na'mati, yani uli, orang yang memiliki. Ulul albab, kita kata orang yang memiliki akal. Tapi ulun na'mati, ulin na'mati, orang yang memiliki. An-na'mah bifathin nun, dengan kita bariskan atas. Na'mah itu bermaksud at-tana'um wa tarafuh. Maksudnya satu bentuk kenikmatan, satu bentuk hiburan yang boleh jadi membuatkan manusia itu lupakan Allah, lupakan Tuhan. Tapi wabi kasrin nun, apabila kita baris bawahkan nun, dia jadi an-ni'mah, bermaksud al-in'am. Apa sahaja yang Allah Ta'ala nikmatkan kepada kita, berikan nikmat kepada kita. Jadi beza maksud. Kalau nikmah, dia maknanya umum, apa sahaja nikmat yang kita dapat. Tapi kalau na'mah, nikmat yang berbentuk, satu bentuk yang boleh jadi melekakan manusia, yang membuatkan manusia itu lupakan Allah. Jadi di sini Allah Ta'ala nyatakan kenikmatan yang mereka kecapi itu kenikmatan yang membuatkan mereka lupa kepada Tuhan mereka. Wa mahilhum qalila, ay utrukhum zamanan qalilan birifqin wa ta'anni. Biarkan mereka satu masa yang singkat, satu ketika, dalam keadaan rifqin, dalam keadaan yang baik. Au amhilhum imhalan, maksudnya kita biarkan mereka sekejap. Allah Ta'ala katakan biarkan mereka seketika. Itu mahilhum qalila. Sebelum ni kita pernah jumpa pada siri yang pertama, tajuk yang pertama, wahjurhum hajran jamila. Al-hajru tu maksud kita tinggalkan. Lebih kurang juga dengan mahilhum, abaikan mereka seketika. Seterusnya, angkalan ay quyudan thaqilah, satu belenggu yang berat. Quyud ni maksudnya jamak kepada qaid. Qaid ni ikatan, ikatan yang berat. Jahiman narun muharraqah, api yang membakar. Syadidul iqad, bakaran yang sangat dahsyat. So neraka ini satu bakaran yang sangat dahsyat, bukan setakat nyalaan api yang sikit-sikit, tetapi dia nyalaan yang besar. Dha ghussatin, ta'aman dha ghussatin, makanan yang dha ghussatin bermaksud yaghussu bihi fala yustasaq, boleh ditelan, dimasukkan di dalam mulut, tetapi dia tidak boleh masuk ke dalam halqum, maksudnya tercekik. Bila makan dia tercekik. Seperti apa? Dhari', zakum, ghislin, asyauk. Jadi ini jenis-jenis makanan yang membuatkan kita tak boleh telan makanan tersebut. Fala yakhruj wala yanzil, apabila dah tercekik tak boleh nak dikeluarkan dan tak boleh ditelan untuk masuk ke dalam. Ini satu bentuk azab. Wa azaban alima, satu bentuk azab yang la mu'liman, satu yang menyakitkan. La yu'raf kanhuhu illallah, tidak diketahui keadaan kesakitan itu, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Maksudnya ini satu bentuk ziyadah ala ma zakar, satu bentuk penambahan. Dah sebut dah ada belenggu, ada api neraka yang membakar, ada makanan yang membuatkan manusia itu tercekik, dan ada pula azab yang sangat tidak terperi kesakitannya. Maka ini apabila Allah Ta'ala akhiri 4 jenis azab ini dengan menyatakan azaban alima, bermaksud ziyadah, maksudnya ada lagi yang lagi hebat daripada pendetilan tadi. Seterusnya tarjufu. Tarjufu ni tattaribu wa tatazalzal, goncangan yang hebat. Tarjuful ard, bergoncang bumi tersebut. Kathiban mahila, kathiban ni maksudnya ramlan mutajammi'an, batu-batu kecil yang berkumpul, maksudnya pasir lah. Bita'thirir rih, disebabkan angin. Maksudnya apabila pernah tengok padang pasir, kerana padang pasir membentuk bentuk-bentuk tertentu, dia asalnya daripada pasir. Apabila ditiup oleh angin, maka dia membentuk satu timbunan. Jadi inilah maksudnya gunung ganang yang hebat, apabila berlaku gegaran, dia hancur, dia jadi seperti padang pasir. Mahila rakhwan, yakni lembut. Tahusul aqdam fihi, yang mana boleh
memasukkan kaki seseorang apabila memijak ke atasnya. Kan kita pijak atas pasir, kaki kita akan masuk ke dalam. Itu sifat mahila, lembut. Seterusnya, inna arsalna ilaikum ya ahla Makkah. Kami utuskan kepada kamu wahai orang kafir Mekah, rasulan, yakni huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syahidan alaikum, menjadi saksi kepada kamu. Yashhadu alaikum yaumal qiyamah, yang mana Nabi itu akan menjadi saksi kepada kita apabila di hari kiamat nanti. Bil isyan atau al ijabah, sama ada seseorang itu buat maksiat ataupun mengingkari perintah Nabi ataupun dia menerima dakwah Nabi. Wabila thaqilan shadidan, akhdan wabila, fa akhadnahu akhdan wabila, kami akan mengazab mereka, mengambil mereka dengan satu bentuk azab yang thaqila, berat. Fa kaifa tattaqun, tattaqun bermaksud taqunu anfusakum, kamu memelihara diri kamu. In kafartum, sekiranya kamu kufur, iaitu baqitum alal kufri fid dunya, apabila kamu masih lagi kekal di dalam kekufuran ketika kamu masih di dunia. Ini satu persoalan. Fa kaifa tattaqun, bagaimana kamu rasa kamu boleh pelihara diri kamu, boleh selamatkan diri kamu daripada azab-azab Allah sekiranya kamu masih lagi kufur di dunia. Itu maksudnya. Yauman, azab yaumin, maksudnya yauman di situ adalah satu hari yang mana penuh dengan azab. Hari yang diazab manusia. Ai bi ayyi hasnin tatahassanuna min azab yaumil qiyamah. Soalnya pertanyaan itu, fa kaifa tattaquna in kafartum yauman. Seolah maksudnya ai bi ayyi hasnin, hisan ni maksudnya perisai. Dengan perisai apa yang kamu rasa kamu tatahassanun, kamu boleh menjadikan ia sebagai perisai kamu pada hari kiamat nanti. Perisai apa yang kamu boleh rasa boleh melindungi kamu daripada azab Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Shiba, jamak kepada ashib. Maksudnya ashib ni maksudnya, asyab ni maksudnya rambut putih ataupun kita panggil uban. Shiban, wa ja'alahum shiban li shiddati haulihi, yang menjadikan mereka beruban itu kerana kedahsyatan keadaan ketika itu. Maksudnya keadaan yang sangat dahsyat, melihat manusia diazab dan sebagainya, maka boleh tumbuh uban. Sebab tu kalau orang banyak memikirkan sesuatu, ditakutkan sesuatu, maka riak wajahnya nampak lebih tua dan rambutnya lebih cepat tumbuh uban. Ini satu faktor, satu bentuk kiasan. Bukan kata di akhirat nanti ada budak-budak yang beruban, tak. Tapi maksudnya keadaan pada hari kiamat itu sangat menggerunkan sehingga kan diberikan perumpamaan budak yang beruban. As-sama'u munfatirun, langit yang mutasaddaq. Mutasaddaq ni yang terbelah. Munsyaqqun, mutasaddaq, yang pecah belah. Kana wa'duhu maf'ula, ay inna wa'dahu ta'ala bimaji'i dhalikal yawm kainun la mahala. Sesungguhnya janji Allah Ta'ala tentang datangnya hari tersebut, maksudnya hari kiamat itu pasti akan datang. La mahala, tak mustahil bagi Allah untuk mendatangkan hari tersebut. Jadi itu habis mufradat, perbincangan mufradat pada kali ini. Jadi kita memahami mufradat ini dengan baik. Kemudian kita terus berpindah pergi kepada sebab nuzul. Ada satu sebab nuzul, iaitu ayat yang ke-11, wa dharni wal mukadzibin. Ada satu diceritakan bahawa ayat ini diturunkan, annaha nazalat fi sanadi di Quraisy, diturunkan khususnya kepada panglima-panglima Quraisy dan juga pembesar-pembesar Mekah, minal mustahzi'in, yang mana mereka ini memperlekehkan ataupun mempersendakan dakwah Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala turunkan wa dharni wal mukadzibin, biarkan aku bersama orang yang mempersendakan dakwah Nabi ini.
Jadi ini satu sebahagian daripada latar belakang ayat 11. Baik, al-munasabah. Apa kaitan ayat 11 hingga 17 ini jika dibandingkan ataupun dikaitkan dengan ayat 1 hingga 10 yang lepas? Di sini ba'da an dzakarallahu ta'ala irsyadat li nabiyhi, setelah Allah Taala memberikan tips, kita sebutkan petunjuk kepada nabi tentang bekalan ketika nak berdakwah. Setelah itu haddadal musyrikin, Allah Taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang syirik kepada Allah Taala, menyekutukan Allah, orang kafir, dan Allah Taala menjanjikan kepada mereka dengan sesuatu yang sangat dahsyat. Disebabkan apa? Al-i'rab an qabuli tilkal da'wah. Disebabkan mereka itu berpaling. Al-i'rab, mereka berpaling daripada menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khawwafahum 'adzab yaumil qiyamah. Wa khawwifuhum, Allah Taala menakutkan mereka dengan azab hari kiamat. Wa kayfiyatuhu wa ahwal, dengan Allah Ta'ala menakutkan mereka dengan hari kiamat, dan Allah Ta'ala menceritakan bagaimana keadaan hari kiamat tersebut. Jadi apabila kita mendengar dengan secara langsung bayangan hari kiamat itu, maka ia sangat memberikan rasa takut dan mudah-mudahan memberikan keinsafan dan kita kembali kepada pangkal jalan. Wa azab dunya, begitu juga dengan azab di dunia, seperti mana digambarkan Fir'aun, ataupun digambarkan dengan gunung ganang itu hancur, itu di dunia. Thumma 'ada ila wasfi 'adzabil akhirah, kemudian Allah Taala kembali menceritakan, menyifatkan tentang azab di akhirat pula. Tadi cerita tentang kiamat, azab di dunia. Sekarang ni diceritakan tentang azab pada hari kiamat pula, hari akhirat pula. Maksudnya selepas berlaku kiamat, manusia akan mati dan akan dibangkitkan pada hari akhirat. Di sana pun ada azab-azabnya. Jadi Allah Ta'ala juga menakut-nakutkan mereka dengan azab di hari akhirat. Dengan contohnya apa? Seperti tashibul wildan. Tadilah kanak-kanak yang beruban kerana takut sangat. Wa tatashaqqaqus samawat, yang mana langit ketika itu runtuh, habis, pecah belah. Maka ini kaitannya. Setelah diceritakan kepada Nabi supaya mengikut akhlak-akhlak seorang da'i, kemudian Allah Ta'ala dalam masa yang sama juga mengancam orang yang kafir daripada menerima dakwah-dakwah Nabi tersebut. Baik, kita pergi kepada at-tafsir wal bayan. Ini penerangannya. Haddadallahu ta'ala kuffar Makkah wa amthaluhum wa tawa'uduhum. Allah Ta'ala mengancam orang kafir Mekah itu dan orang yang seumpama dengan mereka, dan Allah Ta'ala menjanjikan dengan janji-janji yang buruk kepada mereka. Apa firman Allah Ta'ala? وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Ini maksudnya da'ni, kan kita dah dapat 3 perkataan. Da'ni, utrukni, dan juga dharni. Ada 3 perkataan yang seerti. Dalam mufradat kita jumpa utrukni, tapi di sini ada da'ni. Tapi ketiga-tiga perkataan itu sama. Ai da'ni wa ulaikal mukazzibin al-mutrifin ashabal amwal. Semua ini Allah Ta'ala akan uruskan mereka. Fa inni akfika amrahum. Allah Ta'ala kata, aku memadai untuk menguruskan mereka. Wa antaqim laka minhum, aku akan memenangkan kamu ke atas mereka. Fala tahtam bikaunihim arbabal ghina, jangan kamu ambil indah ataupun jangan kamu ambil tahu sangat. Maksudnya mungkin Nabi rasa takut nak melawan dengan orang-orang yang hebat di Mekah, pembesar-pembesar di Mekah. Maka di sini Allah Ta'ala nyatakan fala tahtam bikaunihim, jangan kamu risaukan, jangan kamu ambil indah sangat tentang keadaan mereka. Arbabul ghina, mereka itu orang kaya. Wasi'ah, mereka ada, maksudnya ada kelapangan dalam kehidupan mereka. Wa tarafu fid dunya, dan ada hiburan-hiburan, harta-harta yang mewah di dunia ini. Wa tamahhul wa tamhil alaihim wa tamahhul alaihim ruwaidan wa zamanan
qalilan, dan kamu biarkan mereka, wahai Muhammad, kamu biarkan mereka seketika, tinggalkan mereka seketika. Ay tamahhulan qalilan ila inqidha'i ajalihim, kamu tinggalkan, biarkan mereka seketika sehinggalah mereka itu sampai ajal mereka. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad berdakwah bersungguh-sungguh. Kemudian kalau mereka tak dengar juga, tinggalkan mereka, biarlah mereka tunggu sampai waktu ajal mereka. Dan waqad ahlaka zu'ama'uhum, waqad ahlaka zu'ama'uhum fi mawqi'ati badrin, maka ternyata bahawa apabila Allah Ta'ala kata biarkan mereka seketika supaya mereka menunggu ajal mereka, maka sesungguhnya mereka itu telah ahlaka, telah musnahlah pembesar-pembesar mereka itu di dalam perang Badar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lamma nazalat hadhihi al-ayah lam yakun illa yasiran hatta waqa'at badrin. Sayyidatina Aisyah kata, apabila turun ayat ini, lam yakun illa yasiran, maksudnya tempohnya tak panjang. Maksudnya setelah turun ayat itu, tidak lama kemudian selepas itu berlakunya peperangan Badar. Dan pembesar-pembesar Quraisy ini banyak mati di dalam peperangan Badar. Jadi ini apabila Allah Ta'ala kata وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا, maka benda itu nyata. Allah Ta'ala suruh tinggalkan mereka seketika, Allah Ta'ala musnahkan mereka di dalam perang Badar. Jadi ini cara kita memahami ayat Al-Quran, dengan melihat, membuat kaitannya dengan sirah-sirah Nabi, kita akan dapat memahami. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mendatangkan, ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْوَاعًا أَرْبَعَةً مِنْ عَذَابِهِمْ, 4 jenis azab Allah Ta'ala yang kita sebut tadi. Inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman dha ghussatin wa adaban alima. Di sini ada 4, dan dihuraikan pada tafsir wal bayan ini, diberikan keterangan inna indana al-quyud wal aghlal, belenggu-belenggu. Ada perbezaan di antara al-aghlal dan juga al-quyud. Ada yang dijadikan sebagai belenggu untuk diikat di kaki, ada yang dijadikan belenggu untuk diikat di tangan. Ada berbeza dari sudut bahasa. Wa naran muajjajah, adanya api yang sentiasa menyala-nyala. Ta'aman la yustasab, makanan yang tidak boleh ditelan. Fala yadkhul wa la yakhruj, tak boleh masuk dan tak boleh dikeluarkan. Wa naw'an akhar min al-azab al-mu'lim asy-syadid, dan jenis yang terakhirnya adalah azab yang tidak terperi kesakitannya, yang mana tidak ada orang yang mengetahui kesakitannya kecuali Allah Ta'ala saja yang tahu. Wa tankir qawluhu azaban, kan di hujung itu Allah Ta'ala nyatakan wa azaban alima, maka di dalam penafsiran kita melihat pada sudut bahasa Arab, Allah Ta'ala menggunakan azaban dalam bentuk nakirah. Maka di sini tangkir ni maksudnya nakirah. Allah Ta'ala menakirahkan perkataan azaba di situ untuk menunjukkan bahawa yadullu ala anna hadzal azab ashadd mimma taqaddam wa akmal, untuk menunjukkan bahawa azab yang disebut azaban alima di hujung ini itu lebih dahsyat daripada azab-azab yang disebut secara detail sebelum-sebelumnya. Dan dalam bahasa Arab ada lafaz yang nakirah, ada lafaz yang makrifah. Apabila disebut secara nakirah, maka dia berbentuk lebih umum, lebih besar. Azab itu lebih dahsyat. Kalau disebut secara nakirah, disebut secara makrifah, mungkin difokuskan pada azab-azab tertentu saja. Tapi apabila diumumkan dengan nakirah, azab itu lagi dahsyat. Ini penggunaan bahasa Arab dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian selepas itu, ba'da wasfil azab, setelah Allah Ta'ala menyifatkan tentang azab tadi, akhbara ta'ala, Allah Ta'ala memberitahu tentang zamanuhu mata yakun, bila berlaku azab tersebut. Dan nak kena azab, dah tahu bentuk azab, bila azab itu akan datang. Maka Allah Ta'ala nyatakan tentang
berlakunya kiamat. Kan nak berlaku azab di hari kiamat dan di hari akhirat perlu lalui kiamat dulu. Selagi mana tak berlaku kiamat, tak akan berlaku kehidupan di hari akhirat. Maka di sini Allah Taala nyatakan yauma tarjuful ardu wal jibal, pada hari bergoncangnya bumi dan gunung ganang, wa kanatil jibalu kasiban mahila, dan gunung ganang itu hancur, dan ibaratnya kasiban mahila, kan, satu pasir yang berhimpun, berkumpul seperti mana padang pasir, kan. Jadi di sini dia punya huraian dia, sesungguhnya azab yang mana diazabkan ke atas orang kafir itu fi yaumin tattarib fil ardi, yang mana berlakunya dengan pada hari yang penuh dengan gegaran yang hebat pada bumi dan juga gunung ganang. Maka mereka terlibat di dalam gegaran hari kiamat tersebut, yang mana gegaran itu tasirul jibal kathayb kalkathib, maksudnya dia menukar gunung ganang yang hebat, yang besar itu menjadi seperti pasir. Kemudian jadi ini antara Allah Ta'ala nak gambarkan bila berlaku, nak berlaku azab-azab, 4 jenis azab tadi tu kena melalui proses berlakunya kiamat dulu. Setelah itu wa ba'da takhwif ahlu Makkah wa amthal lahum bi ahwalil qiyamah. Setelah Allah Ta'ala menyatakan bila berlaku benda tu, kamu kena lalui kiamat dulu. Jadi disebut tentang kiamat tu pun mereka dah takut dah, kerana disebut tentang berlakunya gegaran yang sangat hebat, kemudian gunung ganang semua hancur. Kemudian Allah Ta'ala tambah lagi, haddadahum wa khawwafahum ta'ala bi ahwalid dunya. Allah Ta'ala menakutkan mereka pula dengan azab-azab di dunia pula, allati ta'arradat laha al-umamul mukadzibah, yang mana telah berlaku pada umat-umat terdahulu yang mendustai para rasul mereka. Cerita siapa? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ini nak cerita tentang Nabi Musa dan juga Fir'aun. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Kami telah kurniakan kepada, kami telah putuskan kepada kamu seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang kafir Mekah. Kemudian Allah Ta'ala kata telah kami hantar juga seorang rasul kepada Fir'aun, iaitu Nabi Musa. Dan Fir'aun itu mendustai dan menderhakai kepada Nabi Musa, maka kami azab mereka dengan azab yang berat. Jadi di sini satu gambaran azab di dunia yang sangat berat. Semua kita makruf, kita semua tahu apakah azab yang menimpa Fir'aun dengan ditelan oleh lautan yang hebat. Yang mana hari ini kisah itu tak boleh kita kata tak boleh disorok lagi. Semua orang tahu tentang Fir'aun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah Taala masih lagi mengekalkan pengajaran itu dengan mengekalkan jasad Fir'aun itu sehingga ke hari ini. Ini dia punya tafsir wal bayan dia, penerangan dia. Allah Ta'ala yukhatibullah Ta'ala kufar Quraisy. Allah Ta'ala memberitahu kepada kufar Quraisy dan menceritakan kepada mereka tentang Fir'aun, yang mana mereka mendustai Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini di bawah ini cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, bagaimana mereka menolak, Fir'aun itu menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita lihat di mana, di ay aqabnahu uqubatan syadidah. Aqabnahu uqubatan syadidah, kami telah iqab kepada mereka dengan bentuk yang sangat dahsyat, itu dengan ahlaknahu wa man ma'ahu bil gharq fil bahri, mereka tenggelam di dalam bahr, dalam lautan. Fahdharu antum, ini pengajaran dia, kamu semua wahai orang kafir Quraisy, kamu kena berhati-hati. Ini satu amaran kepada kamu.
an takdzibu hadzal rasul, daripada kamu mendustai rasul ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayusibakum ma asaba fir'aun, kerana kalau kamu mendustai rasul ini, kamu akan ditimpa dengan azab seperti mana yang pernah diazab kepada Fir'aun terdahulu. Wa antum aula, sedangkan kamu lebih aula untuk diazab, maksudnya lebih afdal untuk diazab sekiranya kamu mendustai rasul yang mana dianggap sebagai semulia-mulia rasul. Dalam banyak-banyak rasul, Nabi Muhammad adalah sayyid ataupun ketua kepada rasul tersebut. Jadi di sini kalau seolah kita buat kiasan, kalau kamu melihat Fir'aun ditenggelamkan di dalam lautan kerana mendustai Nabi Musa, tapi sekarang ini kamu mendustai Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Mursalin, maka kamu lebih aula untuk diazab dengan azab yang lebih dahsyat daripada apa yang menimpa Fir'aun terdahulu. Jadi itu satu pengajaran apabila kita menghayati ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala kembali menakutkan mereka dengan azab di hari akhirat dengan dua keadaan. Pertama, kanak-kanak yang beruban, ini nak menunjukkan sangat dahsyat hari tersebut. Yang kedua, as-sama'u munfatirun, langit yang hancur, pecah dan jatuh ke bawah. Dan azab Allah Ta'ala itu dengan kedatangan hari kiamat, kedatangan hari akhirat itu adalah sesuatu yang pasti. Dan pengajaran daripada ayat yang kita bincangkan ini, jadi kita harapkan pelajar dapat memahami tafsiran-tafsiran yang kita bincangkan dan juga mufradat yang kita bincangkan sebentar tadi. Dan fiqhul hayah ini pelajar akan bincangkan benda ini dan akan mengemukakan kefahaman pelajar-pelajar sekalian di dalam tutorial nanti. Kerana pengajaran ini diambil daripada satu ayat perbincangan yang kita telah lalui sebentar tadi. Sekiranya kita dapat memahami perbincangan tafsir wal-bayan itu dengan baik, insya-Allah kita dapat keluarkan pengajaran-pengajaran ini dengan mudah. Okey, beberapa pengajaran ini. Nanti Ustaz akan bekalkan teks fiqhul hayah ini dan pelajar akan keluarkan kefahaman masing-masing. Saya ingat setakat itu dulu kuliah untuk hari ini. Yang baik itu dari Allah, yang kurang itu daripada kelemahan Ustaz sendiri. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.